Akan terus sahaja berlintas langsung bagi Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan juga rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021-2030 yang akan dirasmikan dan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kita mengetengahkan apa antara dasar-dasar ataupun matlamat yang menjadi keutamaan bagi dasar perpaduan negara ini. Jadi untuk kita terus sahaja berlintas langsung, kita akan melihat bagaimana ataupun majlis pelancaran ini akan diadakan bersama dengan rakan kita, dan kita akan lihat bagaimana ianya memberi impak kepada aspek perpaduan negara dan juga bagaimana ia membantu negara kita untuk terus maju ke hadapan. Terus saja berlintas langsung untuk Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan juga rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara. Saksikan. Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tilian Ke, Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya binti Wan Muhammad Razi, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 yang diadakan secara maya mengikut kepada norma baru pada hari ini. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, di atas kesudian untuk menyempurnakan Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara bagi tahun 2021 hingga 2030. Yang Amat Berhormat Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Kementerian Perpaduan Negara memegang amanah sebagai pemacu dan peneraju kepada agenda perpaduan negara yang bersifat inklusif bagi kemakmuran bersama di kalangan rakyat Malaysia. Maka kerana itu, untuk julung kalinya, satu dasar perpaduan negara telah pun digubal sebagai payung utama kepada agenda perpaduan negara yang berteraskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Bagi menyokong dasar ini, maka rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 telah pun digubal. Ianya mengandungi aspirasi dan rangkaian strategi yang lebih terperinci bagi menterjemahkan agenda perpaduan negara. Tahun 2021 adalah tahun permulaan dan tindakan bagi pelaksanaan kedua-dua dokumen tersebut. Untuk itu, Kementerian Perpaduan Negara sedang di peringkat memutamatkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara, dan Pelan Tindakan Perpaduan Negara ini seterusnya menggariskan dan memperincikan peranan semua pihak dalam menjayakan agenda perpaduan negara. Dasar perpaduan negara dan rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara ini telah pun mengambil kira akan pandangan dan maklum balas daripada pelbagai pihak, termasuk agensi-agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO, wakil sektor swasta, ahli akademik, jentera perpaduan dan masyarakat secara umumnya di seluruh negara. Usaha maklum balas ini sangat penting untuk kita memastikan supaya dasar, strategi dan program yang disediakan ini akan bersifat inklusif dan komprehensif. Agenda perpaduan negara adalah merupakan agenda kita bersama. Pencapaian kepada aspirasi dasar perpaduan negara dan rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara bagi tahun 2021 hingga 2030 adalah menjadi tanggungjawab kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menjadikan perpaduan sebagai suatu kebiasaan. Seterusnya, saya dengan penuh takzim menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin,
Perdana Menteri Malaysia untuk menyampaikan amanat beliau dan seterusnya melancarkan dasar perpaduan negara dan rangka tindakan blueprint perpaduan negara 2021 hingga 2030. Dengan itu saya sudahi ucapan saya ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Yang berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Menteri Perpaduan Negara. Yang berhormat Senator Datuk Seri Lian Ke, Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Yang berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Radhi, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Def-def kehormat saudara dan saudari sekalian, serta seluruh tenaga kerja Kementerian Perpaduan Negara yang saya kasihi. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sehat walafiat sentiasa. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersua secara maya pada pagi ini bagi menyempurnakan majlis pelancaran dasar perpaduan negara dan rangka tindakan blueprint perpaduan negara 2030. Perpaduan merupakan hasrat semua negara di dunia. Imej Malaysia sebagai sebuah negara berbilang etnik, berbilang agama dan berbilang budaya sering dijadikan contoh rujukan sebuah negara yang bersatu padu. Walaupun ada kalanya wujud perbezaan, persaingan dan konflik, tetapi kesepaduan sosial yang telah wujud sekian lama dalam masyarakat telah mengekalkan perpaduan kita sehingga ke hari ini menjadikan negara-negara lain ingin belajar dari kita. Perpaduan rakyat Malaysia dapat kita lihat dengan jelas apabila dijelmakan dalam keadaan sebenar ketika negara dilanda cabaran dan musibah. Dikala negara masih berdepan dengan gelombang COVID-19, kita telah saksikan semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Berbekalkan slogan #KitaJagaKita, rakyat bersama-sama bersatu membantu kerajaan dalam menyebarkan mesej yang positif, menyokong usaha Perintah Kawalan Pergerakan dan mematuhi semua SOP yang ditetapkan. Ternyata rakyat Malaysia berjiwa patriotik kerana kita bersatu hati berjuang memerangi musuh yang tidak kelihatan. Kita patriotik kerana kita inginkan keharmonian dan idamkan perpaduan dalam negara yang kita cintai ini. Tahniah rakyat Malaysia di atas perpaduan ini. Jika semangat perpaduan dan saling bantu-membantu ini kita teruskan, saya yakin kita akan berjaya mengatasi apa sahaja cabaran yang menduga kita pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Dalam tempoh negara berdepan dengan wabak COVID-19 ini, saya sedar bahawa ramai di kalangan kita juga telah menunjukkan sifat empati sama kita. Kita saksikan ramai rakyat Malaysia menzahirkan merupakan keupayaan individu atau kumpulan untuk memahami sentimen, aspirasi, kebimbangan, cita-cita individu ataupun kumpulan yang lain. Dalam krisis COVID-19, rakyat Malaysia khususnya petugas di barisan hadapan atau frontliners telah membuktikan sifat empati terhadap satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama.
Sifat empati ini harus diperkukuhkan dalam masyarakat kita. Sifat inilah yang membantu usaha kita mengatasi cabaran perkauman dengan lebih berkesan. Kita perlu terus menjeburkan sifat empati ini dalam kita hendak memahami isu-isu kaum dari perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh. Seperti beberapa negara-negara berbilang kaum yang lain, kadang-kadang kita hanya melihat isu kaum dari sudut kaum atau kumpulan tertentu. Perspektif ini perlu diperbaiki supaya menjadi lebih seimbang dan holistik dan harus dipupuk melalui sistem pendidikan dan media. Selain itu, kita juga harus berwaspada terhadap manipulasi sentimen kaum oleh ahli-ahli politik. Ini merupakan cabaran utama dalam hampir semua negara yang berbilang kaum. Pelaku politik yang cuba menaikkan saham politik masing-masing melalui eksploitasi perasaan kaum hendaklah kita elakkan. Kita sedar rakyat negara ini tidak akan sekali-kali mengorbankan kesepaduan sosial dan perpaduan negara yang telah kita kecapi ini demi matlamat peribadi. Kerajaan juga tidak akan sekali-kali berkompromi dalam perkara yang boleh mengganggu gugat perpaduan negara. Berpegang pada prinsip inilah, Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan dan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadiq dan Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ke, kementerian ini menggalas tugas berat memastikan agenda perpaduan nasional dijayakan. Sejak mula ditubuhkan Kementerian Perpaduan Negara terus bekerja keras bagi memperkukuh perpaduan. Hasilnya ialah sebuah dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif, jelas dan kohesif yang akan saya lancarkan pada hari ini. Seiring dengan dasar yang digubal, Kementerian turut menghasilkan rangka tindakan, iaitu Blueprint Perpaduan Negara 2030 yang menyokong strategi-strategi dalam dasar perpaduan negara serta menetapkan aspirasi perpaduan yang ingin dicapai dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Tahniah Kementerian Perpaduan Negara atas pencapaian ini. Saya juga suka menekankan bahawa usaha mencapai perpaduan merupakan suatu perjalanan yang jauh dan berliku. The quest for unity is a journey, not a destination. Justru kita semua mesti sentiasa membetulkan niat dan juga memperkasa usaha bersama untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh teras perpaduannya, bukan saja untuk generasi masa kini, tetapi demi masa depan anak cucu kita kelak. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, penggubalan dasar perpaduan negara adalah berlandaskan pada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Dasar perpaduan negara adalah selaras dengan dasar-dasar utama negara seperti Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030, Rancangan Malaysia 5 tahun dan dasar-dasar lain yang berkuat kuasa. Rakyat Malaysia sejak sekian lama berpegang kepada rukun negara. Kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada raja dan negara, kita junjung keluhuran perlembagaan, kita hormati kedaulatan undang-undang dan kita sentiasa bersopan dan bertata susila dalam pergaulan kita seharian. Tak kiralah sama ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Murut, Melanau, orang asal atau mana-mana etnik sekalipun bergelar warga negara Malaysia, maka inilah ciri-ciri yang wajib kita hayati. Kerajaan amat menyedari akan hakikat
bahawa perpaduan adalah tunjang kemakmuran negara. Maka perpaduan dalam kepelbagaian atau unity in diversity yang berteraskan model integrasi inilah yang kita hasratkan untuk rakyat Malaysia. Ini kerana berdasarkan sejarah, kita rakyat Malaysia telah menerima hakikat bahawa masyarakat negara ini adalah majmuk dan pelbagai latar belakang, pegangan agama, pengenalan bangsa dan budaya. Oleh kerana perbezaan dan kepelbagaian inilah, maka usaha ke arah mewujudkan perpaduan di negara ini perlu dilengkapi dan dilandasi usaha integrasi berterusan. Menyedari hakikat tersebut, dasar perpaduan negara berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian telah menetapkan strategi jangka panjang yang menggariskan usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. 3 objektif utama yang ditetapkan dalam dasar ini ialah: 1, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab. Dan 3, melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Bagi memastikan objektif ini tercapai, sokongan padu dan kerjasama penuh daripada semua pihak, terutamanya ejen penggerak perpaduan yang terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan, NGO, pihak swasta dan pemegang taruh yang berkaitan adalah sangat penting. Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati, saya ingin tekankan bahawa dasar perpaduan negara ini adalah dasar kita bersama. Kita semua adalah ejen perpaduan negara. Kita yang akan membawa ekspresi ini ke hadapan. Marilah kita menggerakkan seluruh kekuatan dan kudrat kita untuk terus menyebarkan semangat perpaduan dalam keadaan yang amat mencabar pada masa ini. Saya mendoakan agar negara kita akan terus makmur dan kekal kukuh sebagai sebuah negara yang bersatu padu dan harmoni. Subur dan kukuhkanlah perpaduan dalam kepelbagaian yang kita miliki selama ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan dasar perpaduan negara dan rangka tindakan, yakni blueprint perpaduan negara 2030. Dengan itu saya sudahi ucapan ini dengan lafaz Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.